Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tengok sains tingkatan 5, tajuk 1.2, muka surat mikroorganisma berfaedah, muka surat 28. Okey, kamu rujuk jual buku teks muka surat 28 . Okey, kita tengok tajuk mikroorganisma berfaedah. Mikroorganisma yang berfaedah maksudnya ialah mikroorganisma yang boleh memberi manfaat. Okey, mikroorganisma berfaedah ni digunakan dalam 3 bidang utama. Yang pertama, dalam bidang perindustrian. Okey, yang kedua, mikroorganisma digunakan dalam bidang perubatan. Yang ketiga, mikroorganisma digunakan dalam bidang pertanian. Okey, ini dalam bidang pertanian . Ini 3 bidang utama yang menggunakan manfaat mikroorganisma. Okey, dalam buku teks diberi 3 contoh kegunaan bakteria dalam industri. Yang pertama, bakteria digunakan untuk menghasilkan barangan kulit. Yang kedua, bakteria digunakan dalam pemprosesan makanan. Yang ketiga, bakteria digunakan dalam penghasilan minuman. Tapi sebenarnya ada banyak lagi contoh kegunaan bakteria dalam bidang industri. Okey, ini antara contohnya . Kalau tengok sini, ni nama-nama bakteria, semua nama bakteria. Okey, semua nama bakteria dan ini produk yang dihasilkan. Contohnya bakteria, okey, bakteria ini Rhizopus oligosporus menghasilkan tempe, tauco. Kemudian ada lagi bakteria menghasilkan keju. Kemudian ada bakteria menghasilkan sausage, mentega, okey, asam cuka. Semua ni menggunakan bakteria. Okey, kemudian bakteria melalui kejuruteraan genetik. Struktur genetik bakteria boleh ditukar dan dihasilkan untuk menghasilkan bahan kimia tertentu seperti hormon, enzim. Ini dalam bidang perubatan. Kemudian tengok yang ni dalam bidang industri. Sejenis bakteria digunakan untuk menghasilkan plastik yang mesra alam. Okey, kemudian dalam proses pemprosesan makanan, penggunaan yeast. Yeast adalah mikroorganisma. Mikroorganisma untuk membuat roti dan alkohol. Kemudian mikroorganisma jenis bakteria digunakan untuk mengoksidakan alkohol kepada asid etanoik, penghasilan keju, yogurt dan sebagainya. Kemudian sebilangan bakteria digunakan untuk menghasilkan makanan yang kaya dengan pelawas. Okey, sekejap kita guna perkataan bakteria, sekejap kita guna mikroorganisma. Ingat balik mikroorganisma ada 5 jenis. Yang pertama virus, yang kedua bakteria. Ini semua mikroorganisma 5 jenis ni. Yang ketiga kulat atau fungi, yang keempat alga, yang kelima protozoa. Okey, 5 ini adalah mikroorganisma. Okey, seterusnya dalam bidang industri juga, bakteria aerob yang menggunakan oksigen untuk bernafas digunakan untuk merawat kumbahan dan sisa buangan domestik. Guna bakteria untuk rawat sisa kumbahan. Kemudian sisa buangan organik dalam tindak balas bakteria anaerob boleh menghasilkan gas metana. Guna juga bakteria untuk menghasilkan gas metana. Kemudian yang ni bioplastik, iaitu produk lain yang menggunakan mikroorganisma untuk menghasilkan plastik. Okey, dalam buku teks dinyatakan bahawa mikroorganisma juga digunakan dalam bidang perubatan untuk menghasilkan hormon, menghasilkan antibiotik dan juga menghasilkan vaksin. Okey, kita tengok contoh
lebih lanjut, mikrob menghasilkan ubat. Mikroorganisma ni kita gunakan untuk menghasilkan ubat. Yang pertama, kulat dan bakteria. Ini kulat dan bakteria. Mikroorganisma jenis kulat dan jenis bakteria menghasilkan antibiotik yang berkesan seperti penicillin dan tetracyclina. Okey. Jadi mikroorganisma jenis kulat dan jenis bakteria untuk hasilkan antibiotik. Kemudian, saintis boleh menghasilkan mikroorganisma untuk membuat hormon seperti insulin. Okey. Kemudian, yeast. Yeast adalah sejenis kulat. Digunakan sebagai pemakanan tambahan dalam bidang perubatan kerana ia kaya dengan vitamin B dan protein. Kemudian, mikroorganisma jenis alga digunakan mengandungi bahan kimia seperti beta-karotina untuk mencegah kanser dan asid lemak untuk mencegah penyakit jantung. Kemudian, mikroorganisma juga digunakan untuk membuat vaksin. Okey. Vaksin dibuat daripada virus ataupun bakteria, tapi virus dengan bakteria itu telah dilemahkan. Okey. Vaksin boleh memberi keimunan kepada manusia sepanjang hayat untuk tambahkan daya tahan penyakit. Okey, contoh vaksin ialah vaksin untuk campak, beguk dan cacar air. Okey, kita tengok lagi. Melalui kejuruteraan genetik, struktur genetik bakteria boleh ditukar dan dihasilkan untuk menghasilkan bahan kimia tertentu seperti hormon dan enzim yang sebelum ini hanya boleh diekstrak daripada darah haiwan seperti kuda. Sekarang menggunakan kejuruteraan genetik, kita tak perlu lagi ekstrak enzim ataupun hormon daripada darah haiwan. Okey, seterusnya bakteria tertentu boleh digunakan untuk menguraikan virus tertentu boleh digunakan untuk merawat penyakit keturunan seperti anemia sel sabit. Okey. Dalam bidang pertanian pula, mikroorganisma digunakan dalam pencernaan haiwan dan juga mikroorganisma digunakan dalam kitar nitrogen. Kalau kamu nak tahu, dalam kitar nitrogen saja ada bukan satu mikroorganisma terlibat. Okey, ada 4 mikroorganisma yang terlibat. Okey, antaranya bakteria pengikat nitrogen, bakteria pendenitritan, bakteria penitritan dan juga bakteria pengurai. Bakteria-bakteria ni semua akan menukarkan nitrogen dalam udara ni kepada nitrat, dan nitrat itu akan digunakan oleh tumbuhan untuk membina protein. Okey, kemudian kita ada bakteria pendenitratan yang akan tukarkan nitrat menjadi nitrogen semula. Okey, seterusnya kita tengok potensi kegunaan mikroorganisma dalam bidang bioteknologi dan kelestarian alam sekitar, muka surat 29. Okey, bidang teknologi ini luas Jadi untuk kali ini kita bincang tentang bidang bioteknologi hijau. Dalam bidang bioteknologi hijau ni, saintis telah menemui kegunaan mikroorganisma dalam merawat sisa kumbahan. Okey, dan juga mikroorganisma ni untuk menghasilkan koenzim melalui penapisan sisa pertanian. Okey, hasil kejayaan atau penemuan dalam bidang bioteknologi hijau ni ialah dia menemui bahawa mikroorganisma ni boleh digunakan untuk merawat sisa kumbahan.
Okey, kemudian mikroorganisma juga boleh menghasilkan koenzim. Okey, maaf, ekoenzim lah. Ekoenzim atau ekoenzim lah. Okey, ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Okey, cuba tengok contoh larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Okey, yang ni adalah larutan pembersih ekoenzim dan yang ini adalah bahan pencuci kimia. Okey, tengok lagi jadual di bawah. Kita tengok larutan pembersih ekoenzim dulu. Dia dihasilkan menggunakan proses penapaian sisa pertanian. Kemudian enzim dalam ekoenzim itu sendiri akan menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Okey. Kalau ikut bahan pencuci kimia, dia menggunakan bahan kimia dan surfaktan dalam bahan pencuci kimia tu akan mengemulsi, maksudnya memecahkan lemak dan gris kepada buih. Ini beza dia nah. Kalau enzim dia menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Kalau bahan kimia dia urai kepada buih. Seterusnya, larutan pembersih ekoenzim ni tak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Tapi kalau guna bahan pencuci kimia, kena sental dengan kuat. Okey, seterusnya, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Tapi kalau guna bahan pencuci kimia, buih itu akan menyumbatkan saliran. Seterusnya, untuk larutan pembersih ekoenzim, kos dia rendah, penghasilan sisa kurang dan mesra alam. Tapi kalau untuk bahan pencuci kimia, kosnya tinggi, penghasilan sisa dia banyak dan juga mencemarkan alam sekitar. Okey, tadi kita bincang dalam bidang bioteknologi, kejayaan yang dihasilkan ialah menggunakan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan. Okey, kita tengok lagi buku teks muka surat 31. Serum bakteria Lactobacillus sp digunakan untuk merawat sisa air. Okey, sisa air ni air yang dah digunakan dan enap cemar dalam sistem saliran. Okey. Jadi, mengapa kita perlu menggunakan serum bakteria Lactobacillus sp dan bukannya bahan kimia untuk menyingkirkan bahan pencemar dalam sistem saliran? Okey, kegunaan serum bakteria Lactobacillus ni yang pertama menyingkirkan bau busuk. Yang kedua, membantu pencernaan haiwan ternakan. Okey. Yang ketiga, membuat kompos baja nah. Yang keempat, memajukan industri perikanan. Yang kelima, menghasilkan enzim dan yang keenam, merawat sisa kumbahan. Itu kepentingan atau kegunaan serum bakteria Lactobacillus. Okey, itu saja untuk sains tingkatan 5 bab 1. Subtopik 1.2 mikroorganisma berfaedah. Assalamualaikum.